law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati wa nastamir barnamijuna fi tadarus sifah. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya yang pertama adalah Profesor Dr. Muhammad Syukri Hanafi MPH ya, yang telah hadir dari senior lecturer di ISDWSM Malaysia ya, yang sudi hadir pada kesempatan siang hari ini untuk kita sharing bersama terkait dengan riset metodologi based from Islamic perspective. Baik, kemudian berikutnya juga terima kasih juga untuk Bapak Ketua kita, Bapak Kaimuddin MSI, kemudian Bapak Ibnu Muhammad, Bapak Abi Rosim, dan teman-teman mungkin yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini ya. Hari ini kita akan bersama membahas terkait dengan metode penelitian ya berbasis tasawur Islam ya, berdasarkan perspektif Islam ya. Dan pembicara hari ini sangat luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Syukri Hanafi MPH ya, yang akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya teori dan juga implementasi ya Islam atau kaidah-kaidah dalam Islam ya dalam penelitian atau dalam metode penelitian. Baik, sebelum kami berikan masa, kita berikan waktu, saya izin untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau ya, supaya tak kenal ya makanya ta'aruf gitu ya. Jadi harus kenal dulu nih supaya betul-betul kita bisa mengenal beliau gitu ya. Baik, saya bacakan di sini ya. Nama lengkap beliau adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Syukri Hanafi ya, lahir 23 Agustus ya, tinggal di Kepala Batas, Penang, Malaysia ya. Kemudian bidang spesialisasi beliau ini yang sangat penting ya. Jadi academic specialization beliau adalah Quranic worldview, kemudian epistemologi and Islamic worldview, kemudian Islamic research methodology, kemudian juga Quranic exegesis, kemudian methodology of tafsir and Quranic translation, kemudian zakat accounting ya. Beliau ya riwayat pendidikannya sangat luar biasa. Tahun 97 selesai di BA ya, di Al-Azhar University, Kairo, Egypt ya, di Mesir. Bidangnya adalah Quranic exegesis ya, tafsir dan juga ulumul Quran. Kemudian didapat MA-nya Master of Art di tahun 2001 di Islamic Studies, Usuluddin dan Hadis di University Science Malaysia, Pulau Pinang ya, Pulau Penang, Malaysia. Kemudian juga Diploma of Education di Post Degree Teacher Training Course ya dalam bidang Islamic Studies and Arabic Language di Institut Perguruan Darul Aman Kedah ya, Institute of Teacher Education ITE Darul Aman Campus ya. Kemudian tahun 2012 ya beliau menyelesaikan di PhD-nya Doctor of Philosophy di Islamic Development Management, khasnya dalam Al-Quran and Sunnah for Development Management di University Science Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia ya. Di beberapa postgraduate yang beliau tesisnya ini cukup banyak juga terkait dengan terjemahan Al-Quran antara tuntutan dan reality, kemudian juga tasawur pembangunan dalam Al-Quran, tafsir atau kajian tafsir maudhu'i, development worldview in Al-Quran, a study of thematic exegesis ya. Ini adalah PhD tesis beliau ya, di disertasi ya kalau dalam bahasa Indonesia. Pengalaman beliau cukup banyak sekali ya, dari tahun 98 ya, jadi teacher di National Secondary School ya, kemudian juga graduate teaching assistant, kemudian temporary of research officer, kemudian juga di teacher di Graduate Education Services Service Officer, ada fellow juga di Academic Staff Training Scheme ya,
kemudian senior lecturer sampai sekarang dari 2012 sampai sekarang ini sebagai teaching ya dan researcher, sebagai dosen dan juga peneliti, pensyarah dan juga pengkaji di Center for Islamic Development Management Studies atau ISDEF ya di School of Social Sciences University Science Malaysia Penang ya. Kemudian riset beliau ini cukup banyak, jadi masing-masing memiliki tadi kekhasan atau kepakaran dalam bidang Islamic Development Management, kemudian juga Islamic Development Worldview, kemudian Islamic Research Methodology, Agriculture Zakat Accounting, and then Islamic Astronomy, Zakat Accounting of Investment, Halal Green, H2, ya, Management Model, kemudian juga Building the Wasatiyah Consumerism Model, ada Eto Astronomy in Maritime Activities, kemudian Maqasidus Syariah, Taf in Mainstream Islamic Economic, dan juga kajian saintifik dan hukum sholat di tanah dan bangunan tinggi, dan juga pembinaan yang sekarang ini saya rasa yaitu pembinaan kerangka baharu tasawur pembangunan Malaysia Madani ya, sebagaimana kita paham saat ini Malaysia menggunakan istilah Islam Madani untuk pembangunan negaranya ya. Nah, kemudian research and publication, nggak usah ditanya lagi nih ya, sangat banyak sekali dari 2002 ya sampai ke 2021 terakhir ini Maqasidus Syariah dalam pembangunan Islam, kemudian juga konsep fikih kepenggunaan Kuala Lumpur juga, Kamus Islam Undang-Undang Jinayah, dan saya lihat terbaru beliau aktif juga di Facebook ya, beberapa buku, ada sekitar 3 buku diterbitkan juga di Unisa Brunei Darussalam. Saya yakin di beberapa, termasuk juga sebenarnya kami juga sudah menerbitkan buku beliau, ada sekitar 2 atau 3 buku yang diterbitkan di Pustaka Amma Alamiah dan juga di Al Hidayah Press gitu ya. Mudah-mudahan nanti segera bisa diterbitkan juga di Siva Press untuk buku-buku dari beliau. Jurnal juga sangat banyak sekali ya, sampai habis nanti waktunya ini ya, lebih dari 89 halaman ini ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya pembicara kita pada siang hari ini. Dan menghemat waktu ya, saya berikan waktu sepenuhnya kepada beliau untuk memaparkan terkait dengan bagaimana sebenarnya riset metodologi atau metode penelitian berteraskan tasawur Islam based from Islamic perspective atau Islamic belief gitu ya. Baik, kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol, silakan, Prof. Baik, terima kasih eh, Pak Dr. Misno. Eh, Sekejap saya share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi Rabbil alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حدث لساني بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Moderator, Bapak Dr. Dr. Rahman Wisno, um, para dosen ini kemungkinan ada yang mengikuti program acara pada petang ini. Seterusnya kepada semua mahasiswa, mahasiswi yang terlibat ataupun yang turut serta dalam acara kita pada petang ini, insyaAllah. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya cuba sharing berkaitan dengan metod penelitian berbasis Islam ataupun kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Kalau kami guna istilah kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Uh, saya ingat dah masuk kedua, ketiga kali. Lepas ini mungkin saya dapat
jika pihak state Bogor mahu mendalami berkaitan dengan bidang ini, saya akan perkenalkan uh, pensyarah ataupun dosen yang memang benar-benar pakar dalam bidang ni. Kepakaran beliau. Beliau yang merupakan ketua dalam bidang metod penelitian yang berbasiskan Islam ini. Saya cuma sebahagian daripada ahli penyelidik. Uh, Bukan saya fokus sepenuhnya untuk kajian berkaitan dengan metod penelitian yang berbasis Islam ini. Saya cuma sebagai ahli yang mengikuti, sebenarnya masih lagi dalam proses pembinaan kaedah-kaedah pendidikan yang berteraskan Islam ini, yang dibina dari yang terdapat dalam epistemologi Islam. Yang saya sebut epistemologi Islam, saya tak sebut ilmu-ilmu Islam, sebab ada beberapa ilmu seperti mana yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu mantik, matematik, juga ada yang tidak kontradik, yang tidak bertentangan dengan Islam, yang kita boleh guna pakai. Kita ambil dan kita guna pakai sebagai kaedah pendidikan yang berteraskan Islam ini, insya-Allah. Apa yang dimaksudkan dengan PBI ini, penyelidikan yang berteraskan Islam ataupun metod penelitian yang berbasis Islam ini, um, dia berbeza antara metod penelitian Islam dengan metod penelitian berbasis yang ada base on. Dia ada perbezaan antara dua Islam ataupun penelitian penelitian Islam, metod penelitian Islam sahaja. Dia sekadar hanya Islamnya, nampak Islamiknya dari segi zahir. Tapi dari segi tunjangnya, falsafahnya, kebanyakannya bagi kaedah-kaedah yang sebegitu, dia tidak merubah daripada aspek tasawurnya ataupun falsafahnya. Dia tetap masih bertunjangkan kepada falsafah-falsafah lazim ataupun falsafah-falsafah barat, ataupun falsafah-falsafah yang non-Islam, yang dijadikan sebagai tunjang ataupun akar kepada kepada metod penelitian tersebut. Tapi kalau yang berbasiskan Islam, dia merupakan penelitian yang beracuankan tasawur, yang beracuankan worldview ataupun pandangan sarwa, dan bersumberkan epistemologi, yakni sumber-sumber ilmu Islam, bagi tujuan digunakan untuk mengkaji tentang Islam dan orang Islam. Problemnya sekarang, kebanyakan daripada kaedah-kaedah yang digunakan pakai oleh orang Islam untuk mengkaji tentang Islam dan orang Islam khususnya, masih lagi menggunakan pakai kaedah-kaedah yang diperkenalkan oleh Barat ataupun kaedah-kaedah lazim. Dan akhirnya kita berbangga dengan satu hasil kajian yang dihasilkan dengan menggunakan kaedah yang telah ditetapkan oleh orang Barat, yang kita guna kaedah mereka untuk mengkaji berkaitan dengan Islam. Ada yang sebelum ini mengkaji berkaitan dengan Al-Quran, telah diperkenalkan oleh orang-orang Barat untuk mengkaji tentang Islam dan orang Islam. Akhirnya kita dapat hasil. Dengan hasil itu kita berbangga yang ia adalah sebuah hasil Islam. Jadi sebenarnya itu tak adil. Sebab dalam kaedah metod penelitian yang berbasiskan Islam ini, dia mestilah beracuankan kepada tasawur dan epistemologi Islam ataupun worldview, sumber-sumber ilmu Islam itu.
Akarnya pun Islam, akarnya pun Islam dari segi dalamannya pun Islam, yang aspek yang kita tak nampak dari segi luarannya pun Islam. Jadi kedua-dua aspeknya Islam. Itu yang sepatutnya yang dimaksudkan dengan metod penelitian yang berbasiskan Islam itu. Sebenarnya metod penelitian yang berbasiskan Islam itu sains sosial Islam ataupun sains kemasyarakatan, social science, uh, social science daripada ilmu social science yang dibina yang berbasiskan ilmu-ilmu turath yang sedang kami lakukan, yang masih lagi dalam proses pembinaannya untuk melengkapkan kaedah, untuk melengkapkan reka bentuk kajian yang berbasiskan Islam, kaedah pengumpulan data yang berbasiskan Islam, kaedah penganalisisan data yang berbasiskan Islam supaya lengkap dan boleh diguna pakai untuk sesebuah kajian yang berkaitan dengan orang Islam dan yang berkaitan dengan Islam dan orang Islam. Jadi ilmu-ilmu turas ini seperti ilmu akidah, ilmu usul fiqh, ilmu kawaid al-fiqhiyah, proses penfatwaan, ilmu-ilmu hadis, dan tak ketinggalan juga termasuk ilmu yang berbasiskan Al-Quran seperti ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu tajwid, reka bentuk kajian. Ilmu tafsir juga, dalam ilmu tafsir ini dia lengkap keseluruhannya. Ada reka bentuk dalam tu, ada kaedah pengumpulan data dan juga ada kaedah penganalisisan data dalam ilmu tafsir ni. Hebat ilmu-ilmu Islam ni. Begitu juga dengan ilmu hadis. Lengkap keseluruhannya. Tak perlu menggunakan, bila menggunakan kaedah ilmu hadis ataupun tafsir, uh, yang ma'thur ataupun yang maudhu'i, semuanya telah lengkap. Dalam tu sudah ada satu reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan dan juga kaedah penganalisan data. Kejap nanti saya bagi contoh. Kenapa kita perlu kepada metod penelitian yang berbasiskan Islam ini? Kenapa perlunya? Kenapa pentingnya? Jadi berkali-kali saya ingat setelah mengulanginya, setelah sharing berkaitan dengan perkara ini, Profesor menurut Profesor Emeritus Ina Istef di USM ini, menurut beliau, sebab apa yang kita memerlukan kepada metod penelitian yang berbasiskan Islam ini. Penelitian yang berbasiskan Islam ini, metod yang berbasiskan Islam ini, kerana yang pertama, sebab mampu menganalisis, meneliti, menganalisis kedua-dua perkara yang zahir ataupun yang gaib. Yang sebab di dalam Islam, kita melibatkan kedua-dua perkara ini, zahiriyah dan ghaibiyah. Ada perkara yang kita tak nampak. Ada perkara yang kita tak nampak seperti takwa, syukur, semua. Ada hal-hal yang dalam Islam yang tak boleh dilihat dengan mata kepala kita, yang tak boleh disentuh. Tapi perkara itu ada. Dan aspek yang zahirnya, itu no problem lah. Jadi perkara ini patut diambil penting, diambil kira kerana alam dan kehidupan ini dia merangkumi kedua zahir dan juga yang lain. Sebab itu kita memerlukan kepada kaedah penelitian yang berbasiskan Islam ini. Yang keduanya, bukan sahaja dapat diteliti dan ditangkapi realiti dengan ilmu daruri dan dalil akli. Bukan setakat itu, yang hal-hal yang berkaitan dengan Islam ni. Bahkan ada yang perlu kepada ilmu nazari dan dalil nakli. Kalau yang kebanyakan boleh dikatakan keseluruhan daripada kaedah-kaedah pendidikan lazim ini, uh, kebanyakannya menggunakan ilmu daruri, ilmu daruri dan dalil nakli. Ilmu daruri ini ilmu yang secara mudahnya kalau satu, one plus one tu dua. Jadi no problem lah hal-hal yang macam tu. Dalil nakli, dalil yang sesuatu perkara yang boleh dicapai, difikir, yang rasa logik oleh akal. Dalam Islam ada perkara-perkara yang lebih melebihi dari
neraka. Seperti dalam bulan Ramadan ini dibincang banyak perkara yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Ramadan, kelebihan Ramadan Syahrul Quran, kelebihan khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Semua itu dia melibatkan dah melangkaui lebih daripada dalil akli. Jadi hal-hal yang sebegitu dia memerlukan kepada ilmu nazari. Uh, Menurut Prof. Emeritus Dr. Muhammad Syukri Saleh lagi, peringkat keyakinan ataupun validity yang merangkumi ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin sampai kepada hakul yakin. Kemungkinan yang di kebanyakan kaedah yang kita guna pakai sekarang ni sekadar ainul yakin. Kalau paling tinggi pun ilmu yakin. Dia tak sampai kepada hakul yakin. Sebagai contoh bagaimana peristiwa yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika mana baginda Nabi SAW pulang daripada Isra wal Mi'raj. Baginda menyatakan yang semalamnya beliau diisrakan, uh, menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj dalam satu malam. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mengatakan, amantu, sekiranya itu perkara itu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, aku percaya, aku terima. Aku percaya dan aku terima perkara itu. Itu maksudnya dia sampai kepada hakul yakin, dia tak pertikaikan lagi. Dia tak pertikaikan lagi, dia nak mencari benar ataupun tidak, dia nak melihat Rasulullah ini benar telah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ataupun tidak. Dan lain daripada tu, mungkin nanti boleh semua mahasiswa-mahasiswi boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kisah tu. Begitu juga dengan konsep syukur. Yang syukur, bila kita bersyukur, la in syakartum la azidan lakum. Lagi banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi banyak bertambahnya rezeki kita, insya-Allah. Dan begitu juga dengan konsep ketakwaan, konsep takwa. Yang sekarang ni bila masuk Ramadan, inilah yang kebanyakan yang dibincangkan. Jadi sebagai orang Islam, kita dah sampai kepada hakul yakin. Tak perlu lagi ada ada sebarang pertikaian, ada sebarang ataupun kita tak puas hati dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini. Tapi kita terus terima. Sebut syurga, sebut neraka, kita terima. Semua perkara itu ada dan akan kita lalui. Tak munasabah, tak munasabah, tak logik kalau kajian-kajian yang berkaitan dengan Islam menggunakan pakai jadi ada kajian-kajian yang berkaitan dengan Islam tak logik, tak munasabah sama sekali bila menggunakan metod penelitian yang tak berbasiskan Islam. Berkaitan dengan Islam, tapi metod yang digunakan itu tak berbasiskan Islam. Kerana dia ada tasawur dan epistemologi yang berbeza dari akar umbinya. Jadi kita nak mengkaji berkaitan dengan Islam, nak mengkaji berkaitan dengan orang Islam, macam hal-hal yang saya nyatakan tadilah, peristiwa Isra wal Mi'raj, berkaitan takwa, syukur, syurga, neraka. Sebab dalam Islam dia sampai kepada tahap yang sebegitu. Sekiranya kita masih berpegang dengan kaedah-kaedah yang diperkenalkan oleh orang Barat, sedangkan macam nak buat kajian berkaitan dengan kajian tafsir, kajian tematik pun menggunakan kaedah analisis, menggunakan research design juga yang berasaskan dan lagipun lagipun banyak perkara yang di dalam Islam ini berdasarkan kepada syariat Islam ataupun daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerangka konsep metod penelitian yang berbasiskan Islam itu secara overallnya begini. Dia tak dapat lari daripada tiga elemen utama ini. Allah Subhanahu Wa Taala
alam manusia dan alam. Jadi maknanya kesemua ni termasuk di bawah ketauhidan kita, kepercayaan kita, ketauhidan kita, tauhid. Dan semua ini dia menjadi kerangka konsep kepada metod penelitian yang berbasiskan Islam. Kalau manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala biasanya dia lebih kepada penelitian ilmu wahyu yang menghubungkan manusia dengan pencipta dia. Ada juga kajian-kajian yang menghubungkan manusia dengan alam berkaitan, itu dinamakan penelitian ilmu social science ataupun sains kemasyarakatan. Begitu juga yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam sekelilingnya yang selain daripada manusia. Yang ini dinamakan sebagai ilmu sains tabi'i. Walau apapun, apa yang kita kaji di dalam dunia ini, kita tak terkeluar daripada tasawuf Islami ini kalau betul-betul kita lihat, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap terletak di dalam kerangka ini. Dia tak keluar daripada ini. Cuma bagi orang yang kurang uh, mengambil penting tentang perkara ini, dia tidak memandang. Dia hanya melakukan sesebuah kajian, tapi dia tak sampai kepada tahap yang sebegini. Pemikirannya tak sampai kepada tahap yang sebegini. Sebab itu dia boleh mengkaji berkaitan dengan Islam dan orang Islam menggunakan kaedah-kaedah lazim, kaedah-kaedah barat. Pendapat Mumtaz Ali berkaitan dengan perkara ini, kajian yang pertama sekali bermula dengan pengiktirafan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta. Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai pencipta manusia. Itu yang utamanya. Itu yang pertama sekali. Kajian yang mengakui bahawa manusia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, manusia itu sebagai makhluk, sebagai hamba ataupun sebagai aktor pembangunan. Hamba dan aktor pembangunan ataupun khalifatullah fil ard. Kajian yang juga mengenal pasti hubungan antara manusia, alam dengan penciptanya dalam kerangka konsep yang saya nyatakan tadi lah. Kajian-kajian berkaitan Islam ini, kajian yang dikawal berdasarkan kepada undang-undang syariah untuk mendapatkan matlamat akhir kita adalah untuk mendapatkan al-falah wa mardatillah, yang lakukan kajian-kajian yang kita lakukan untuk ia bertari wajah Allah, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya akidah tauhid dalam kerangka konsep penelitian yang berbasiskan Islam ini bertunjangkan kepada akidah tauhid yang secara khususnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Keesaan Allah yang perlu difahami daripada tiga aspek utama. Pertama, tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Begitu juga tauhid ini paksi utama dalam semua ajaran Islam, dan begitu juga dalam semua aspek ataupun aktiviti-aktiviti kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan yang kita lakukan ini. Jadi bagi orang yang mempunyai kekuatan akidah tauhidnya, dia dapat membezakan antara tiap bercanggah dengan syariat Islam. Dia dapat membezakan. Dia tak akan menggunakan pakai sewenang-wenangnya falsafah ataupun teori yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam penelitian yang berbasiskan Islam, akidah tauhid itu sebagai paksi, sebagai basic, sebagai tunjang kepada semua aspek, termasuk dalam pembinaan penyataan problem of statement, objektif kajian, kepentingan kajian, signifikan kajian, skop dan metod kajian, metod penelitian itu. Merangkumi keseluruhannya, dia tetap kita berpaksikan kepada akidah tauhid ini. Manakala yang keduanya ialah peranan manusia itu sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia,
hubungan dengan alam. Yang dalam kerangka dalam rajah tadi, manusia sebagai diri, ahli keluarganya, ahli masyarakat, dia ada tanggungjawabnya. Dan setiap tindakan manusia itu dibatasi dengan tasawur yang bertepatan dengan ajaran Islam. Contoh konsep tauhid yang membentuk sikap dan perlakuan manusia akan menghalangnya daripada menzalimi saudaranya ataupun makhluk lain. Ini peranan manusia sebagai khalifah. Jadi manusia yang sebagai penyelidik, sebagai peneliti, jika dia berbasiskan mempunyai akidah tauhid yang kukuh dalam melakukan penelitian, dia tidak akan melakukan penipuan data. Kemungkinan ada penyelidik yang apabila akidah tauhidnya tidak kuat, bagi dia melakukan sebuah kajian, apabila data tidak cukup, dia mengubah data sesuka hatinya, supaya nampak kajian dilakukan. Patutnya membuat mencari responden untuk mendapatkan data untuk menjawab soal selidik, tapi dia duduk di bawah pokok, dia isi sendiri. Jadi maknanya itu sudah jauh bercanggah dengan Islam. Sebab itu dalam Islam, dalam melakukan penelitian ini, dia bukan setakat melakukan penelitian. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tetap kukuh dan perlu sentiasa kukuh dan perlu sentiasa dijaga hubungan tersebut. Ini peranan manusia. Jadi dalam penelitian yang berbasiskan Islam ini masih terdapat kesilapankah? Ini persoalan ada juga yang ditimbulkan begitu. Masih menggunakan teori, masih menggunakan metod penelitian lazim untuk analisis tentang Islam dan umat Islam. Masih berlaku hal-hal yang sebegini. Masih ada yang menggunakan teori, masih menggunakan metod penelitian lazim. Ada tak dirombak ataupun dia dirombak, dia sekadar accommodative modifikasi. Dia modified dengan sifat eclecticism methodologic. Dia ambil yang barat, dia tengok yang ni tak sesuai dengan Islam, dia buang ranting-rantingnya, dia masuk yang supaya nampak sesuai dengan Islam. Dia buang yang nampak bertentangan dengan Islam, dia masuk ranting-ranting yang nampak sesuai dengan Islam. Tapi akarnya tetap tak dirombak. Falsafahnya tetap tak dirombak. Masih lagi tetap mengekalkan falsafah yang lama. Jadi satu-satu konsep yang diguna pakai, ah, jika tak definisikan semula, contoh konsep keadilan pengagihan. Di dalam Islam, keadilan pengagihan, penggunaan kita mengikut keperluan, bukan mengikut kemahuan dalam Islam. Tapi mengikut kepada keperluan. Yang menggunakan mengikut kemahuan itulah yang menyebabkan sentiasa merasakan pendapatan setiap bulan tidak mencukupi untuk menyara keluarga. Sebab dia menggunakan mengikut kemahuan. Dia tengok ada kawan-kawan yang menukar mobil baru ataupun macam-macam lah perkara. Dia pun demi untuk nak menjaga kedudukannya, dia juga menukar mobil tersebut, mobil yang sedang diguna pakai ketika itu. Jadi dia mengikut kemahuan. Uh, yang ke yang contoh yang seterusnya, membasmi kemiskinan. Miskin dalam Islam satu perkara yang tak boleh dibasmi. Miskin hanya boleh diurus. Pembasmian kemiskinan yang banyak termasuk dalam negara-negara Islam sendiri pun dia meletakkan matlamat untuk sahabat tabi'in. Satu ketika dulu mereka mendoakan supaya mereka hidup dalam keadaan fakir, menjadi fakir. Jadi sebenarnya yang miskin itu mereka miskin jiwa, yang menyebabkan
rasa miskin. Yang satu ketika dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada ahli sufah yang mereka sendiri tidak meletakkan mereka sebagai orang miskin sebab jiwa mereka kaya, mereka kaya jiwa. Bila kaya jiwa menyebabkan mereka tidak merasakan diri mereka miskin. Sebab itu, apa yang telah dilakukan pada zaman pemerintahan Khalifah Omar bin Abdul Aziz, uh, banyak daripada para pemerintah yang mahu mencontohi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dapat membasmi kemiskinan. Sebenarnya bukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bukan membasmi kemiskinan material, tapi sebenarnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz membasmi kemiskinan jiwa. Ada di bawah pemerintahannya itu uh, merasakan kaya jiwa mereka itu. Kaya jiwa mereka itu merasakan cukup dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang mereka peroleh ataupun apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya jika masih lagi tidak dirombak hal-hal yang sebegini, ini juga menjadi satu kesilapan lah dalam penelitian yang berbasiskan Islam. Dan juga tak merombak aspek tasawuf dan matlamat penelitian yang berbasiskan Islam tersebut, berbangga dengan metod-metod penelitian lazim yang ada, sering melupakan metod penelitian yang berbasiskan Islam. Sebenarnya sudah ada ilmu-ilmu, dalam ilmu-ilmu Islam itu ada kaedah-kaedahnya yang boleh kita jadikan, yang boleh kita bangunkan ia sebagai kaedah penelitian, metod penelitian berbasiskan Islam. Jadi hasil kajiannya ini semuanya di peringkat falsafahnya, di peringkat akar umbinya, di peringkat akar tunjangnya. Ah, bila dari akar tunjangnya berbasiskan kepada tasawur Islam yang sebegini, tasawur dan epistemologi Islam yang sebegini, hasilnya nanti akan menghasilkan satu penghasilan hasil kajian yang benar, yang benar, yang menyumbang kepada Islam, yang menyumbang kepada orang Islam, dan data-data yang dikumpul juga daripada data-data yang benar, dan kaedah penganalisan data juga daripada kaedah yang benar, dilakukan secara Islamik. Kita melihat kepada apa yang dilakukan dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam ini. Jadi adakah metod saintifik ini boleh diterima pakai? Masih lagi ada perbincangan yang berkaitan dengan perkara ini. Kita boleh terima pakai asal dia bersandarkan kepada tasawuf dan epistemologi Islam. Kena rombak akar umbi dia. Seperti mana boleh diterima ilmu daruri dan dalil-dalil akli, selagi mana ia berlandaskan tasawuf dan epistemologi Islam. Maknanya boleh boleh digunakan pakai dengan syarat falsafahnya, tunjangnya diturut dirombak. Begitu juga Prof. Nur Syakirah Ma'afir menyatakan metod-metod konvensional seperti induktif ataupun istiqra' dan diduktif ataupun istinbat adalah diterima selagi mana dia digunakan pakai dalam ruang lingkup tasawuf Islam. Ini antara pengkaji yang mempunyai kepakaran dalam metod induktif diduktif ini. Contohnya, kalau nak dilihat dengan lebih jelas, metod saintifik yang kata boleh digunakan pakai ini, undang-undang Islam ini perlu kepada 4 saksi untuk mensabitkan satu-satu kes zina. Perlu ada 4 saksi bagi menuduh, bagi membuktikan kes zina. Saksi itu pula bukan sahaja mesti melihat perbuatan zina itu dengan mata kepala mereka secara jelas, tapi juga tak fasik, tak dahaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak melakukan dosa. Jadi macam kita nak melakukan kajian pada peringkat berkaitan dengan Islam, nak dapat data-data, nak buat interview, temu bual ataupun nak mendapatkan data melalui soal selidik.
Jadi orang yang kita pilih, adakah orang yang boleh dipercayai? Orang yang boleh dipercayai, adakah mereka itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nak tanya berkaitan dengan Islam, tapi tanya kepada orang yang fasik, tak pernah solat berjemaah. Orang yang banyak dahaka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dilewatkan di akhir-akhir waktu. Hatta ke bulan Ramadan sekalipun. Jadi pengamatan terhadap perbuatan zina itu ialah aspek saintifik dan empirisnya. Manakala tak fasik itu aspek syariat. Itu yang kata metod saintifik kita boleh guna pakainya. Pengamatan terhadap perbuatan zina itu aspek saintifik dan empiris, manakala tak fasik itu daripada aspek syariatnya. Ini antara beberapa contoh. Ini akhir penggunaan disiplin-disiplin ilmu Islam yang dipraktiskan dalam pembinaan metod penelitian yang berbasiskan Islam. Cuma saya tak mendalamilah satu persatu. Mungkin saya sebut sekadar untuk memberi idea. Ini untuk perkembangan metod ini siapa-siapa pun boleh bangunkan. Boleh bangunkan, tapi dengan syarat tadi uh, dia punya tasawurnya, acuannya sempat yang telah pun dilakukan di ISDEF USM ini, menggunakan satunya, kalau saya sendiri membangunkan kaedah daripada kaedah tafsir tematik itu, maudhu'i itu. Di situ ada reka bentuknya, ada bagaimana kaedah pengumpulannya, kaedah analisisnya, dan juga kaedah al-muqaran, perbandingan fiqh muqaran daripada fiqh itu, fiqh perbandingan itu, dan juga kaedah ma'thur, ilmu usul fiqh, ilmu mantik juga dilihat menyediakan satu rangka untuk membina strategi penyelidikan seperti istiqra', al-qiyas, al-qiyas al-usuli, tamsil, dan sebagainya. Ini di peringkat reka bentuk kajian. Ini contoh-contoh. Ada beberapa lagi yang terkini yang dihasilkan oleh uh, para pelajar di peringkat S3 terutamanya. Begitu juga dalam kaedah pengumpulan data, dari sudut kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam ulum Quran, kaedah pengumpulan hadis, ada asas yang kukuh untuk kita aplikasi dalam kaedah pengumpulan data. Kaedah bagaimana, bagi satu contoh lah, kalau nak lihat kepada pengumpulan hadis, nak dapatkan satu-satu hadis, nak kumpulkan satu-satu hadis, bagaimana kaedahnya? Bukan dikumpul dengan membuta tuli, tapi ada kaedahnya yang sangat rapi, yang sangat teliti. Sehingga kan satu-satu hadis yang dikumpulkan itu benar-benar hadis yang sahih, hadis yang benar datang daripada baginda Nabi SAW. Itu yang maksudnya kaedah pengumpulan daripada ilmu Islam yang telah pun ada, tapi sama ada kita sedar ataupun sengaja tak sedar, sebab kita lebih bangga kepada apa yang dihasilkan oleh Barat, menyebabkan yang telah ada dalam Islam kat penyelidik Islam itu sendiri. Jadi dalam kaedah pengumpulan hadis ini misalnya, Dr. Syahir dia mencadangkan satu kaedah pengumpulan data menurut kaedah pengumpulan hadis. Ini yang beliau lakukan secara mendalam. Secara ringkasnya, kaedah pengumpulan data hadis adalah bertujuan mendapatkan data yang mempunyai tahap ketulinan yang tinggi. Hasil daripada ketentuan kaedah pengumpulan data dari hadis ini, data yang dikumpulkan amat terjaga. Cuba kalau nak lihat cara detailnya, lihat bagaimana kaedah ulama hadis dalam mengumpul hadis. Proses pengumpulan data menurut kaedah pengumpulan hadis ini dia ada 3 tahap dia. Pertama, sebelum mengumpulkan data, sebelum nak ambil hadis tu, siasat dulu. Kedua, semasa mengumpulkan data, semasa dia mengambil hadis. Yang ketiga, selepas dia dapat hadis tu. Ini maknanya proses yang sangat detail, yang sangat teliti. Boleh diambil kira juga dalam kaedah pengumpulan data dalam pengkelasan kiraat ataupun hadis.
atau utamanya dalam ilmu qiraat lah. Sekiranya dalam bidang qiraat, satu-satu qiraat itu dibahagikan kepada mutawatirah, masyhurah, syadzah. Kenapa tidak dalam proses pengumpulan data? Kita kelaskan data yang telah dikumpulkan melalui kaedah yang dicadangkan ini kepada mutawatirah, masyhurah dan syadzah, sebagai tanda kesahan, keboleh percayaan data yang telah dikumpulkan. Pada pandangan saya lah dalam penyelidikan ini nampak banyak yang agak kurang kurang berhati-hati, atau utamanya ketika mengumpulkan data ini. Jadi dalam kaedah penyidikan lazim disebut sebagai validity data, keboleh ataupun reliability, keboleh kepercayaan data itu. Memang disebut juga, tapi dia tak sama, tak sedetail apa yang telah ada dalam Islam. Begitu juga yang terakhirnya kaedah penganalisis data, kaedah analisis data, analisis kandungan, analisis tekstual untuk kajian-kajian dokumen ni. Walau bagaimanapun perbezaan kaedah-kaedah ini sekadar membincangkan sama ada satu-satu data tu boleh dianalisis menurut apa yang dapat difahami daripada teks ataupun kontekstual, itu sahaja. Sedangkan kalau kita lihat kembali antara pendapat ulama berkenaan dengan sab'atul ahruf, jadi analisis boleh dihuraikan sama ada dari sudut tekstual ataupun kontekstual dengan lebih mendalam lagi kalau menggunakan kepada ilmu sab'atul ahruf ini. Kalau tengok pendekatan ni lah, kita boleh daripada pendekatan ni boleh kita lakukan, kita jadikan sebagai kaedah penyidikan, kaedah penganalisis data itu. Analisis, penerangan, penjelasan dapat diberikan menggunakan istilah amr ataupun nahyu ataupun wa'ad ataupun wa'id, jadal, qasas, mathal, halal haram, ada sebagainya. Data. Jadi berkaitan dengan metod maudhu'i ini saya dah sampaikan dalam pertemuan kita yang sebelum ini. Saya tak sampaikan lagi perkara ini. Jadi telah pun berulang. Ini yang lain-lain itu ada sedikit pertambahan, perkara-perkara baru yang saya dapat kongsikan pada petang ini. Sekadar itu saja Bapak Dr. Abdul Rahman Misno, Pak Dr. Misno. Oke, terima kasih Prof. Muhammad Syukri Hanafi Ya, ya, sudah menyampaikan. Tadi saya rasa kenapa saya selalu jemput beliau